Wallahu 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 wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dari konteks ni Allah nampakkan bagaimana kita nak beriman. Orang yang beriman mestilah datang daripada orang yang mempunyai kefahaman, keyakinan, memiliki ilmu. Kuncinya orang beriman mesti mempunyai ilmu, yakin dengan ilmu, kemudian bertindak dengan ilmu, bertindak atas dasar faham, lalu dia menjadi orang-orang yang beriman, yakni yakin, percaya, dan apa yang dibuat bukan atas dasar sangka-sangka, bukan atas dasar angan-angan, melainkan jelas visi dan misi hidupnya untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Jadi alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Wajahadu, yang berjihad. Dia adalah dua golongan yang bukan sekadar kita lihat jihadnya saja, tetapi wahajaru wajahadu. Ada perkataan wahajaru di awalnya, iaitu orang-orang yang berhijrah. Kita menjadi orang yang beriman setelah kita menjadi orang yang hijrah, keluar daripada kegelapan, keluar daripada kesilapan, keluar daripada satu tempat yang kita duduk di dalam kegelapan, tempat yang kita tidak tahu, menjadi golongan-golongan yang tahu. So ini adalah satu praktis untuk kita semua, daripada orang yang ingkar menjadi orang yang beriman, orang yang taat, orang yang patuh. Itu satu proses. So hijrah tadi tu bukan sekadar kita lihat satu penghijrahan dari sudut tempat. Tempat itu betul, daripada tempat yang gelap kepada tempat yang bercahaya, daripada tempat menjadi orang-orang yang zalim kepada orang-orang yang adil. Itu satu contoh. Daripada orang kafir menjadi orang yang beriman. Ini adalah satu konsep. Semua itu tidak akan berlaku kalau tidak ada penyerahan diri. Muslim menyerah diri untuk diperbaiki, untuk dibantu, untuk diislahkan, untuk kita sama-sama menjadi orang yang sanggup untuk duduk di tempat orang-orang yang menjadi orang yang mutatahhirin. Allah sebut golongan-golongan yang membersihkan diri. So di sini adalah satu kaedah macam mana ayat daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni surah yang menunjukkan cara dan kaedah untuk kita bara'ah. Kalau kita tengok kan, surah At-Taubah juga dikenali sebagai surah bara'ah, yang menunjukkan surah pemutusan. Pemutusan antara kita memilih jalan untuk kita jadi orang yang beriman, berbanding kita selama ni menjadi orang yang musyrik, orang yang duduk di dalam golongan-golongan yang menyekutukan Allah. Tanpa sedar, penyekutuan kita itu kepada sistem Allah bukan lagi hanya dilihat dari sudut kalau ritual tu kita selalu tengok orang-orang lama duk kata buat-buat benda khurafat itu baru nak jadi syirik. Dia adalah syirik jali dengan syirik kafi kan. Syirik jali ni syirik terang, jelas, nampak. Syirik kafi ni syirik yang tersembunyi. So kadang-kadang benda ini adalah satu terminologi yang menyebabkan kita memandang Islam itu hanya pada sudut-sudut tertentu. Tapi Islam itu sebenarnya as a whole adalah satu bentuk cara hidup. So cara hidup kita yang terpesong, cara hidup kita yang sesat, cara hidup kita yang bingung, cara hidup kita yang duduk dalam kegelapan, menggambarkan bagaimana kita ini duduk jauh daripada sistem yang Allah telah acukan, bentukkan, berikan. So ini adalah ruang untuk kita membaca ayat daripada surah Taubah tadi tu, ayat 20 tu, untuk kita jadi orang yang berjihad, bersungguh-sungguh berjihad dengan ilmu. Sebab
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang berilmu ini dia mendapat satu bentuk petunjuk yang jelas membawa dirinya berhijrah keluar daripada dirinya yang lama, sanggup bunuh diri dia yang lama, keluar daripada kampung, keluar daripada keselesaan, comfort zone selama ini yang dihidup, hanya untuk menjadi orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan lagi fi sabilit taghut, bukan lagi di jalan taghut, di jalan orang-orang yang tagha, golongan-golongan yang tagha, yang sombong, yang zalim, yang mereka ini telah pun menjadi musuh Allah, memerangi, berperang, declare war dengan Allah dengan jelas. Bagaimana mereka declare war? Macam mana mereka declare berperang dengan Allah? Dalam Quran, salah satu daripadanya adalah sistem riba. Salah satu daripada sosial ataupun budaya kehidupan kita sebagai manusia yang kita lihat macam mana kita berlaku zina dalam kehidupan. Itu adalah satu benda yang kita jelas melanggar batas-batas yang Allah dah tetapkan. Kalau kata kita buat maksiat apa semua tu, maksiat sendiri pun sekarang ni kita dinampakkan maksiat itu hanya melibatkan zina, maksiat itu hanya melibatkan sesuatu perbuatan yang mana kita dilihat keji dan mungkar itu adalah sesuatu yang bersifat dalam bentuk agama semata-mata. Kadang-kadang ini adalah benda-benda yang kita nak kena buka minda kita lebih luas supaya kita nampak maksud maksiat itu. Maksiat itu orang yang asi, orang yang asai, orang yang telah pun diberikan sesuatu perintah tetapi dia dengar tapi tak nak buat. Sami'na wa ata'na yang sepatutnya kita buat, tetapi sami'na wa asaina. Aku dengar tetapi aku tidak patuh. Aku dengar tapi aku tidak jadi orang yang taat. Dengarlah, sepatutnya kita taat. Sami'na wa ata'na. Tapi kita memilih untuk ingkar kepada perintah-perintah yang Allah dah berikan. So ini benda yang konflik yang kita kena tahu. Maksiat bukan hanya jumut kepada satu konsep berdua-duaan di dalam gelap. Mencuri itu maksiat, makan rasuah itu satu perbuatan maksiat, berjudi itu sesuatu yang berbentuk maksiat, pembaziran itu sesuatu berbentuk maksiat. Apa saja yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu yang jelas perintahnya tetapi kita ingkari, kita tidak mahu ikuti, di situlah kita punya maksiat yang kita buat kepada Allah. So satu benda yang dah jelas terang kita kena laksanakan, tapi kita memilih untuk buat sesuatu yang dalam gelap, bela, tak faham, tak jelas, berbentuk gharar, ada sesuatu yang berbentuk syubhah, lalu menjadikan kita ini golongan-golongan yang terkeluar daripada sistem yang Allah kenal. Itu juga adalah satu bentuk syirik, satu bentuk perbuatan yang menduakan sistem Allah. Ada satu sistem yang dah baik tetapi kita memilih sistem yang selain daripada sistem Allah. Min dunillah, kita mengambil sesuatu yang selain daripada Allah. Itu benda yang kita nak kena faham. Bi amwalihim wa anfusihim, ayat tadi dinampakkan dengan harta dan dirinya. So kalau kata cerita harta, apa yang kita nak jihadkan dengan harta kita? Banyak benda yang kita nak kena jihadkan dengan harta. Segala pendapatan kita pada hari ini, segala sumber rezeki yang kita dapat pada hari ini, apa saja harta. Bila namanya rezeki, apa saja dapatan kita di atas muka bumi ini, semuanya datang daripada Allah. Kita tengok kalau Allah sebut dalam Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada orang yang toleransi lagi, dia kata wa mimma, dan sebahagian. Dia ambil terjemahan yang biasa orang terjemahkan. Tapi sebenarnya Allah kata dan apa saja, wa mimma razaqnahum, apa saja yang kami rezekikan kepada engkau. So rezeki tu sebelum ni kita pernah nampakkan. Apakah maksud rezeki? Sesuatu yang dah diallocate, sesuatu yang Allah sudah pun tetapkan bahagian kita tu. Razaqnahum yunfiqun, mereka ini menjadi orang yang menginfakkan balik kepada Allah, menginfakkan balik dirinya, hartanya, baik apa yang dalam bentuk material maupun spiritualnya, dikembalikan balik kepada agama Allah. So ini satu perbuatan yang kita nak kena tahu. Kita bukan sekadar dapat rezeki, hari ni dapat gaji, lepas tu kita dah habiskan dekat rumah, dah habiskan dekat kereta, dah bayar hutang itu, bayar hutang ini, dah bagi sana, bagi sini, ada dah lebih, kan?
Daripada yang lebih-lebih tu pun, itu pun kita ambil lebih untuk kita. Kemudian apa kita buat? Ni adalah dalam RM5, baki lebih ni. Mana tahu RM5 ni aku sedekah, Allah bagi lagi lebih bulan depan. Jadi kita memberi sesuatu yang lebihan. Allah tidak jadi keutamaan. Allah tidak menjadi sebahagian daripada rezeki yang kita nak kena kembalikan balik kepada Allah yang menjadi milik dia. Yang balance tu kita bagi. Yang kita rasa ni dah terdesak dah ni, tapi kita harapkan dengan kita bagi sedekah ni Allah berikan habuan yang lebih besar kepada kita. Dan kita dah salah konsep. Pemikiran kita tidak selari dengan kehendak yang Allah mahukan. Sepatutnya dapat saja gaji bulan ni, first thing adalah allocation untuk Allah. Barulah kita buat untuk Allah dulu. Baki tu baru kita ambil untuk kita. Ini baru kaedah yang betul sepatutnya. Kan, kerana 1/10 daripada apa yang Allah bagi ni adalah bahagian dia. Jadi kita kena cari jalan lah macam mana kita nak bagi 1/10 yang kita boleh kembalikan. Kalau kata gaji, senang nak allocate. Kalau gaji 3,300, itu dah bahagian Allah yang kita kena bagi. Daripada sudut zakatnya, daripada sudut sedekahnya, dari sudut infaknya, dari sudut wakafnya, ada dalam 1/10 itu. Itulah bahagian yang kita nak kembalikan kepada Allah. Takkan kita nak bagi Allah ke langit. Sepatutnya kita kena serahkan balik kepada Baitul Mal yang menguruskan urusan-urusan pendanaan Allah. Duit tu tidak akan naik ke langit. Duit tu tetap berada di bumi, dan kita yang menguruskan urusan-urusan macam mana kita nak harmonikan balik, sejahterakan balik kehidupan umat ini, membangunkan agama melalui dana-dana yang ada pada umat Islam. Dan sepatutnya Islam itu bertambah kaya, lebih kaya, dan menjadi sangat kaya. Bukan individu, tetapi agama itu sendiri. Okey? Itu yang benda yang kita nak kena lihat lah. Kemudian ayat seterusnya, bi amwalihim wa anfusihim. Hartanya sudah, tetapi adakah diri ini menyerahkan untuk menjadi sebahagian daripada golongan-golongan beriman tadi. Kan ada orang, aku dah bagi duit, aku dah sedekah, aku dah bagi infak apa semua, cukup. Tapi syarat ni tak cukup lagi di sisi Allah. Allah kata harta mesti disertai dengan diri. So adakah kita berjaya mengorbankan diri kita untuk agama? Masa kita, diri kita, idea kita, anak dan isteri kita, ataupun kita ini sibuk dalam satu dunia korporat contohnya. Kita sibuk dalam kerjaya kita, profession kita, sehingga kita tidak ada masa untuk menyerahkan diri kita ini di jalan Allah. Sedar-sedar dah pencen. Waktu pencen tu barulah sedar, aku ni kena kena berkhidmat, aku ni kena jadi orang yang bermasyarakat, nak kena jadi orang yang hidup dalam komuniti, nak kena mainkan peranan. Selama ni tak rasa, tua-tua tu baru rasa nak contribute. Jadi Allah melihat amal kita itu daripada usia yang muda. Sebab asyabab ni Nabi tampakkan golongan-golongan muda yang Nabi suka. Kerana apa? Kalau tengok banyak hadis, Allah mencintai orang-orang muda, pemuda-pemuda yang merindui masjid contohnya. So muda itu satu kriteria. Sifat seorang yang mujahid ini bermula daripada usia muda. Dan even Nabi sendiri nampakkan pendidikan anak itu bermula daripada 0 hingga 7 tahun, 7 hingga 10 tahun solatnya. Kemudian naik setiap 7 tahun itu sampailah usia dia besar. Dan Quran itu sendiri menampakkan sampai umur 40 tahun. 40 tahun tu bukan baru nak mula. 40 tahun itu adalah satu proses kematangan untuk dia membawa dirinya, potensi dia dalam agama ini dengan lebih besar. So kita nak membaca apa yang Allah bagi tahu dalam Quran ini dengan kaedah yang sebenar. Banyak ada dalam Quran itu ilmu yang sebenarnya kita tak baca dengan bacaan yang betul lagi. Kita masih baca dengan sangka-sangka. Dan Allah sebut a'zamu darajatan indallah. Orang-orang inilah yang Allah sebut dalam Quran tadi, golongan-golongan yang allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang inilah yang nak diangkat darjat mereka, darjatnya di sisi Allah. So, apa kriteria dia? Mereka adalah orang yang berilmu. Mereka ini adalah orang yang berhijrah daripada fasa tak tahu kepada tahu, daripada fasa kegelapan kepada fasa cahaya, daripada hidup dalam keadaan dal, bingung, sesat, kepada orang yang berpetunjuk, hidup dengan panduan. Lalu mereka menjadi orang yang bersungguh-sungguh
jihad mereka itu fi sabilillah, di jalan Allah. Sabil itu sudah dapat, ihdinas siratal mustaqim. Sabil itu sudah mereka kenal pasti bagaimana nak melaksanakan kerja buat Allah itu berdasarkan sirat yang jelas, bukan lagi sangka-sangka. So daripada situ mereka meletakkan harta dan diri mereka sebagai satu aset untuk menjadi aset agama. Hartanya digunakan untuk agama, dirinya dimanfaatkan untuk tujuan membangunkan agama. So hari ni kalau kata kita lihat, kita mungkin tak nampak macam mana kita nak jadi orang yang mampu untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada agama. Kita rasa kita dah bekerja, itulah ibadah kita kepada Allah, itulah ibadah kita kepada manusia, sesama manusia. Tapi apa yang kita buat hari ni? Sekarang ni cuba kita cek, hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Cuba kita semak diri kita selama kita hidup ni. Tak kiralah siapa saja yang ada dekat dalam telefon yang sedang menonton ni. Cuba kita cek diri kita seumur kita ni. Ada yang umur 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kita sendiri sebagai orang yang boleh menghisap. Sekarang ni kita nak menghisap diri kita ni. Menghitung diri kita sendiri. Iqra' kitabaka. Bacalah kitab kamu. Cukuplah diri kamu sebagai penghitung, Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 14. So kita nak hitung diri kita ni. Dengan umur yang ada ni, sejauh mana Islam itu berjaya ditegakkan dengan tangan dan kaki kita. Sejauh mana hukum hakam Allah itu berjalan di atas muka bumi ini dengan kaki dan tangan kita sebagai penggeraknya. Di dalam rumah kita, di dalam institusi yang kita bekerja, di mana-mana saja profession yang kita pegang, jawatan yang kita pegang. Kalau kata kita seorang anak, kalau kata kita seorang ibu, kalau kata kita seorang bapa, bagaimana kita meletakkan hukum Allah itu sebagai satu benda yang dasar, prinsip di mana tempat kita berdiri. Kalau ikut hadis, aqamu daulah islamiyah fi nafsika wa taqamu fi ardika. Ada satu ayat Arab bunyi macam itulah. Jadi bunyinya aqamu daulah islami, berdiri, dirikanlah daulah. Daulah ini buat apa pun dia mesti ada daulatnya. Daulat yang kita pandang, kalau namanya daulat, daulat tuanku, itu kalau kita cakap dekat sesama manusia, dengan agung, dengan sultan kita, kita memandang tinggi daulahnya, keabsahan dia sebagai pemimpin, raja di negara kita, di tempat kita, sebagai pemilik yang memiliki diri kita sebagai seorang rakyat. Tapi ini dengan Allah. Islam itu sebagai wasilah kepada agama. Jadi di mana kita punya pengiktirafan, keabsahan ini kita mengiktiraf Islam itu sebagai sesuatu yang berdaulat dalam rumah kita. So kalau kata kita melihat anak kita tak tutup aurat dengan sempurna, maka kita tidak mendaulatkan hukum agama. Kita tidak mendaulatkan hukum Islam. Kalau kita nampak sesuatu perbuatan keji dan mungkar berlaku dalam masyarakat, berlaku dalam komuniti kita, berlaku dalam keluarga kita, maka kita tidak mendaulatkan hukum hakam Allah. Di situ hilangnya daulat. Kita tidak menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang berdaulat. Islam itu sesuatu yang mulia, yang kita kena pandang tinggi. Bukan kita pijak-pijak lagi benda tu. Bukan kita tekan-tekan, henyak-henyak, hempuk-hempuk. Al-Quran itu kita tidak memuliakan dia. Even Al-Quran dalam rumah kita pun, dia menjadi sesuatu yang tidak berdaulat apabila kita tidak faham. Di mana daulat Al-Quran itu? Di sisi kita. Kita pegang, kita baca, kita tak faham. Jadi bagaimana kita mendaulatkan ilmu yang ada dalam Quran sebagai satu bentuk petunjuk? Kerana benda yang nak ditunjukkan Quran itu mesti benda yang mampu memahamkan kita apa benda yang kita nak kena buat di atas muka bumi ni. So kalau Quran tadi hanya jadi satu buku yang kita baca dengan angan-angan, pahala semata-mata, dan di situ kita hanya menjadikan Quran itu satu buku untuk kita calculate berapa banyak kita punya pahala. Kita cuma menghitung pahala daripada Al-Quran itu. Kita tidak menghitung berapa banyak pelajaran dan peringatan keras, apa saja nasihat, panduan yang Allah bagi dalam Quran itu sebagai satu bentuk formula, metod ataupun peta untuk kita berjalan di atas bumi. Kita cuma mengharapkan Quran itu dapat menyelamatkan kita dekat kubur nanti. Kita mengharapkan Quran itu mampu untuk memberi syafaat kepada kita
waktu di akhirat nanti. Tapi kenapa kita tidak menggunakannya di atas dunia ni? Ketika kita masih hidup, kenapa kita tidak fahamkan what is the content yang ada dalam Quran itu yang nak memimpin kita keluar daripada segala masalah kita dekat atas bumi ni. Kita ada banyak masalah. Masalah dengan isteri, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, masalah dengan pemimpin, masalah dengan rakyat, masalah dengan bos, masalah dengan majikan, masalah saja. Dan masalah itu hendak diselesaikan. Dan penyelesaian itu sebenarnya sudah ada sistemnya yang Allah berikan panduannya dalam Quran. Hanya hari ini kita tidak faham kandungan Quran, metodologi Allah berdasarkan Quran, maka kita hidup dalam sangka-sangka. Kita sangka sistem ini yang terbaik. Kita sangka, kalau kata parenting daripada barat ni, inilah solusi kepada kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Lalu kita pun pergilah kursus sana, kursus sini. Kita pergi masuk camp sana, camp sini, camp motivasi sana. Kita masuk dengan sifu sana, sifu sini. Why? Kerana kita mengharapkan sesuatu datang daripada manusia untuk memimpin kita. Tetapi malangnya, kita tidak pernah merujuk pun Quran itu sebagai satu sumber hidayah yang paling dekat dengan kita daripada Allah untuk kita yang mengaku sebagai seorang Islam. Kita masih lagi mencari yang lain selain daripada dia. Kerana kita tak faham, lalu kita letak di tepi dan kita bertanya kepada orang-orang lain. Dan kita hanya melihat sosok-sosok tubuh manusia, hanya mereka menampakkan penzahiran agama, lalu kita memilih mereka untuk menjadi satu orang yang boleh kita pegang ilmunya. Tapi kita sendiri malas nak membaca Quran. Kita bergantung kepada pandangan manusia. Kita bergantung kepada fahaman manusia. Lalu kita sendiri tidak ada prinsip. Al-Quran mengajar kita hidup berprinsip. Itu daulat tadi tu. Mendaulatkan apa yang ada di Quran. Apa yang ada dalam Quran. Apa yang telah Al-Quran tetapkan. Kitab Allah itu sudah jelas. Lalu kita mampu menjadi orang yang berprinsip. Dan kalau kita nampak kemungkaran, kita ada prinsip. Ni lain, ni tak kena, ni Allah sebut lain ni dalam Quran. Kita mampu untuk berfurqan sebegitu. So yang hilang dalam minda jati diri kita sebagai seorang Islam adalah furqan. Satu benda yang sangat besar yang kita tak nampak, yang kita telah abaikan. Tu yang Nabi sendiri, kalau ada dalam Quran tu Allah kata, Nabi sendiri pun mengeluh mengatakan umatku telah mengabaikan Quran. Dan benda itu benar berlaku dengan jelas. Tak, kami sebenarnya masih duduk baca Quran. Kami malam Jumaat duduk baca Yasin. Kan hari Jumaat baca surah Kahfi. Mana ada kami mengabaikan Quran? Di situ kita nak kena betulkan dalam beberapa poin penting dalam hakikat kita memahami ilmu yang sebenar. Semalam saya ada janjikan untuk kita bacakan 4 perkara yang terlibat terkait dengan kefahaman kita berdasarkan Al-Quran. So, perkara pertama yang kita nak kena tahu, membezakan. Itu furqan. Furqan adalah membezakan. Ada 4 benda yang kita nak kena tahu. Pertama, info. Kedua, kita nak jadi sesuatu benda yang kita upgrade daripada informasi menjadi sesuatu yang acknowledge. Info tadi, kita acknowledge tak? Daripada acknowledge itu kita dapat, baru dia boleh menjadi knowledge. Kan? Kalau tidak, dia hanya jadi sesuatu yang info lah sampai bila-bila. Quran, apa yang kita tahu tentang Quran? Kalau tanyalah ramai-ramai sekarang ni, apa yang kita faham dalam Quran tu? Kita cuma boleh bagi tahu, dalam Quran ini ada cerita yang ni, dalam Quran ini ada surah ini, dalam Quran ini ada ayat ini. Tapi kita tak boleh nak cerita dengan. Kita dah ada info dia. Tanya, apa tu maksud Quran? Quran ini petunjuk kepada manusia. Infonya kita ada. Quran ini diturunkan kepada siapa? Untuk siapa? Kita boleh bagi tahu Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, seluruh alam. Kita boleh bagi tahu. Itu informasi yang ada dalam kepala kita, yang diajar di sekolah, yang dididik daripada zaman nenek moyang kita, Al-Quran. Dan kita tanya lagi, Quran ni gunanya untuk apa? Quran ini untuk menyelamatkan kita daripada seksa api neraka, daripada seksa kubur. So kita kena baca dia, kena amalkan ayat-ayat yang ada dalam Quran ni. Amal tu macam mana? Kita kena baca dia. Kan? Baca surah-surah tertentu. Kalau kita baca surah gini dapat selamatkan kita macam ni. Kita baca surah ini dapat menyelamatkan. Info ini berlegar-legar.
dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam Telegram, dalam blog, di mana-mana saja yang kita boleh search dekat internet, dia menjadi satu informasi. Ni kita nak kena beza. Jadi apa saja yang kita dapat, dia jadi informasi. Tak cukup di situ, kita pergi Google, kita pergi cari dekat YouTube. Kita dengar ceramah ni. Ceramah itu bagi, dia hanya menjadikan kita satu lagi informasi yang kita tambah. So, Quran hanya jadi satu informasi yang kita dapat, tetapi adakah kita acknowledge benda tu? Ni kita nak faham. Once kita acknowledge, di situ barulah kita upgrade kepada level yang seterusnya. Dia akan jadi satu bentuk knowledge. Dari acknowledge, dia baru nak menjadi satu knowledge. Knowledge ni berguna ke tidak ilmu tu? Kalau jadi informasi, dia cuma jadi satu info yang ada. Kita kalau baca Quran dapat pahala. Itu informasi yang kita dapat daripada kecil sampai besar. Bila kita tanya, apa tu pahala? Dia tak boleh jawab. Oh, pahala tu nanti kita katalah, oh, pahala ni setahu saya, dia adalah benda yang akan digunakan sebagai satu timbangan. Nanti waktu kita kat akhirat nanti, kita akan timbang amal yang baik dengan amal yang buruk. So, Quran itu dia dapat bagi kita banyak pahala. Kalau kita baca satu huruf pun, kita akan dapat begini ganjaran dia. So, kita pun tahu benda tu sebagai satu informasi. Yang lain-lain kita tak tahu. Kan? Daripada surah 1 sampailah surah 114, Quran yang 30 juzuk tu, apa yang disebutkan dalam Quran, surah 1 Al-Fatihah, apa penceritaan ayat 1 sampai ayat 7, kita tak tahu apa yang konten yang ada dalam Quran. So, kita tak acknowledge dan kita tidak ada knowledge tentang tu. Ni satu benda yang kita nak kena faham. Kalau kita dapat info dan kita acknowledge, lalu kita dapat dia punya knowledge yang jelas, kita faham ilmunya, lalu barulah kita menjadi orang yang knowledgeable. Knowledgeable ni dia jadi serba tahu. Bukan takat serba tahu, tahu praktisnya, in and out. Di mana ayatnya, di mana duduknya, di mana perintah ini, di mana perintah itu, suruhan itu, larangan itu. Kalau buat ini, Allah kata begini, jawabnya di sini. Allah cakap begini, ada nasakh dan mansuhnya. Di situlah menjadikan kita knowledgeable dengan Quran. Kita tahu isi kandungan Quran dan kita mampu mengajarkan manusia lain pula apa informasi yang ada di dalamnya, dan kita mampu memperbetulkan, memperbaiki salah dan silapnya. Kira bukan cerita sekadar memperbaiki silap tajwidnya. Hari ni kita banyak fokuskan kepada tajwidnya. Kita fokuskan kepada lagunya. Kita mengejar untuk mendapatkan angan-angan dari sudut pahalanya. Tapi berapa ramai daripada kita yang betul-betul go through deep, memahami isi kandungan Quran itu as a whole, formula yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Jahannam. Bukan cerita azab dekat sana nanti. Di dunia ini lagi kita dah difahamkan azabnya sudah wujud. Kalau engkau tak faham Quran, ini azab dia. Kalau engkau tak kenal Quran, ini azabnya. Ini benda yang akan kita hadapi. Ini benda yang akan kita terima. Di dunia lagi, bukan di sana nanti. Kalau anak-anak tak faham Quran, azab je depan mata. Nak mendidik dia, nak memahamkan dia, nak jadikan dia amanah, nak jadikan dia bertanggungjawab, nak menjadikan dia seorang yang menunduk, rendahkan diri, bukan sombong, bukan belagak. Quran itu sebagai formula pendidikan anak. Tapi hari ini kita nampak anaknya degil, anak yang derhaka, anak tak dengar cakap mak bapak. Datang mana perangai-perangai ini? Itulah perangai-perangai setan yang ada pada diri anak kita. Isteri yang tak taat kepada suami, itulah perangai setan yang ada pada isteri kita. Suami yang berjudi, suami yang minum arak, suami yang tak dengar, tak patuh, tidak mampu untuk menjadi wali, tidak mampu untuk menjadi imam. Itulah setan yang telah merasuk jiwa suami kita, membisikkan angan-angan dunia sehingga dia lupa kepada amanah dan tanggungjawab sebagai seorang suami yang beriman. Setan tu mana? Semalam kita dah bincang tentang syaitan. Syaitan itu adalah diri kita sendiri yang bernafsu, yang ada dalam jiwa kita, yang menyebabkan kita jadi tak nak patuh kepada apa yang Allah suruh. Itulah cerita syaitan. Itulah bicara syaitanir rajim. Syaitan yang ada rejimnya, syaitan yang ada dia punya pasukan, kuda-kudanya, tentera-tenteranya. Ada disebutkan dalam Quran, semalam kita baca kan, daripada surah Al-A'raf ayat 60
bukan surah Isra 17 daripada ayat 60, 61, 62 kita dah baca dah semalam. So kita ni nak jadi orang yang memahami Quran hingga kita menjadi daripada info je kita dapat Quran ini benda yang akan nak menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu info yang kita ada. But do we acknowledge benda tu? Lalu menjadikan kita menghargai knowledge yang ada dalam Quran itu, dan akhirnya mendapat satu nikmat menjadi manusia yang knowledgeable, yang dah jadi orang yang tahu. So saya bubuh dalam bentuk 4 konsep ni, kerana dalam Quran ada satu knowledge yang sampai hari ni kalau kata kita menjadi manusia yang berangan-angan dengan Quran, dah baca Quran, dah khatam Quran, dah Islam dah. Berangan-angan tak tu? Berangan lagi. Kan umur 7-8 tahun, dah habis dah baca Quran. Satu kitab. Dah habis 30 juzuk khatam. Buat majlis kenduri khatam Quran. Dah buat dah makan pulut kuning apa semua. Dah rasa Islam. Dah habis dah tanggungjawab dengan Quran. Kebanyakan macam tu tak? Kebanyakan kita macam tu. Hubungan kita dengan Quran, kita nak habis dan khatamkan dia je. Sekali tu pun dah cukup dah untuk kita khatamkan dia. Itu je orang yang pesan kat kita waktu kita kecil-kecil dulu. Lepas tu kita dah mula baca ayat-ayat lazim. Kita cuma baca ayat-ayat tertentu. Kita cuma membaca Quran itu sebagai satu hobi, mengisi masa lapang. Adalah masa lapang sikit baca. Adalah waktu senggang sikit kita baca. Duduk dekat masjid antara maghrib dengan isyak, tak ada daripada tak buat apa-apa, tak ada kawan nak sembang, baik kita baca Quran, dapat pahala. Dia jadi macam tu. Quran hanya jadi satu benda yang kita hanya angan-angan kita untuk mendapat pahala yang kita tidak jelas dari sudut ilmunya. Kerana pahala ini adalah ilmu. So kalau kita baca Quran, kita tak dapat ilmu, dan mana datang pahalanya? Dia hanya jadi angan-angan dan sangka-sangka. Knowledge transfer itu mesti berlaku. Daripada kitab, dia mesti transfer kepada jiwa kita. Dia bukan sekadar baca lagunya, kita rasa syahdunya, kan, kita menangis, sedapnya, kesedihan, tapi tak faham apa. Dah baca Arabnya, kan, tapi rasa tak faham. Sedih menangis tu sebab mengejanya payah. Nak membaca tajwidnya payah. Memang sedih lah. Kan, merangkak-rangkak, tengok orang sebelah tu lajunya baca, sedapnya lah bacanya, mendayu-dayu lah suara dia. Tetapi kita ni merangkak-rangkak nak baca. Umur dah 60 tahun. Fatihah tak selesai lagi. Di sini kita nak kena betulkan. Banyak benda kita nak kena betulkan. Quran hanya jadi satu informasi yang menyebabkan kita tidak tahu besarnya maklumat Quran itu untuk kita gunakan dalam keseluruhan kehidupan kita daripada bayi sampai mati. Itu peranan Quran. Tapi berapa ramai daripada kita yang tidak jelas maksud sebenar Quran itu untuk kita bawa ke dalam kehidupan harian kita. Sekecil-kecil perkara ditegur Allah dalam Quran, sehinggalah sebesar perkara disebutkan dalam Quran untuk peringatan kepada kita. So, daripada semua kisah Rasul, daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, semuanya sudah menjadi satu bentuk metod pendidikan Allah untuk mencipta kita sebagai bangsa baru, umat baru, umat yang hidup di akhir zaman dengan panduan semua kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu sebagai pelajaran dan peringatan. Malangnya berapa ramai yang berjaya transfer all the knowledge kepada kita. Tak kisahlah daripada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, Ibrahim sekalipun, ada tak kita mengambil knowledge yang ditransfer untuk kita amalkan dan laksanakan di zaman kita? The knowledge tidak transferred ke dalam jiwa anak kita. Anak kita tak faham. Dia boleh pergi sekolah, dia boleh pergi belajar tentang pendidikan Islam, yang mana dalam seminggu berapa saja takwim pendidikan Islam dalam seminggu. Itu waktu sekolah. Sekarang dah PKP, pendidikan di rumah sendiri, kita belajar online. Berapa banyak guru-guru yang telah pun meluahkan perasaan anak-anak murid mereka hilang adab ketika dalam program online. Buat program online, tak tunjuk muka, ada skrin, orangnya tak ada. Bila disuruh buat, tak nak tengok. Sebab apa boy? Cikgu tak ada depan mata. Lantak akulah nak buat apa, kan? Duduk depan skrin, nampak macam belajar, tapi boleh buat benda lain. Banyak benda yang kita nampak hari ni, disiplin dan akhlak Quran tadi is not been transferred kepada akhlak pembentukan peribadi umat di akhir zaman ni.
Kita mengaku beriman, kita mengaku Islam, tetapi di mulut hati kita jauh daripada meyakini apa yang kita sebut. Ini yang menjadikan kita golongan-golongan yang syirik tanpa kita sedari. Kita tak sedar dunia kita hari ini semakin jauh daripada hakikat Quran yang sebenar. Kita mengaku kita Islam, bila kita tanya, kau tahu tak apa tu Quran? Kita cuma tahu dari sudut pahalanya saja. Tapi kita tidak tahu konten yang Allah berikan kepada kita untuk kita laksanakan each and every word yang ada dalam Quran. 6,236 ayat-ayat itu adalah satu titah perintah berdaulat untuk kita dirikan perintah-perintah tersebut di atas muka bumi Allah ni. So di sini yang kita nak kena betulkan balik. Kefahaman-kefahaman nenek moyang kita yang kita nak kena buang dan kita install to be transferred kepada diri kita, lalu menjadikan kita golongan-golongan yang knowledgeable. Tahu ayat ini bagaimana kita nak laksanakan hari ini. Baca teksnya, kita boleh transfer kepada konteks. Dia tidak jumut hanya dalam bentuk tekstual. Hari ini kita baca Quran itu dalam bentuk teks Arab, tapi kita mengharapkan dengan teks Arab itulah kita dapat pahala. Jadi di mana fahaman kita? Di mana kefahaman kita? Di mana ilmu daripada teks Arab itu untuk kita faham? Tak ada. Jadi takkan kita nak mengharapkan pahala? Adakah Allah bagi Quran dalam bahasa Arab untuk kita tidak faham? Adakah Allah bagi Quran dalam bahasa Arab untuk kita jadi orang yang tidak tahu? Buta huruf, hanya baca saja tetapi tidak mengenali apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Itu bahaya bila kita hanya jadi orang yang berinformasi tetapi tidak knowledgeable. Ini satu perbezaan yang kita nak kena faham. Okey. Oh, dah 11.46 dah. Jadi kita hari ni nak cuba sambung daripada topik semalam ni, baru mukadimah ni setengah jam ni. Kita nak cuba dapatkan balik apa yang kita baca daripada ayat-ayat yang kita kongsikan sebelum ni untuk kita membawa kepada kefahaman yang lebih jelas. Semalam kita ada buka ayat berkenaan dengan syaitan yang menjanjikan kepada kita tipu daya. Ni kalau kita tengok ayat ni, tipu daya yang Allah beri, yang Allah nampakkan kepada kita itu, kita terjemahkan kepada tipu daya. Kita nampakkan sebagai ghurura. Kalau ghurura ni dia daripada perkataan gharar yang menampakkan sesuatu yang tidak jelas, yang bercampur aduk. So sebenarnya setan membawa kita sehingga kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Samalah dengan apa yang berlaku kepada Al-Quran pada hari ini, sehingga kita tidak tahu yang mana yang betul-betul yang Allah nak dengan apa yang dah mix up, dah jumble up, benda yang dah berterabuh hanya dah. Kita dah tak jelas dah yang mana satu yang ada dalam Quran itu, yang mana satu yang direka-reka sekadar pentafsiran manusia yang menyebabkan kita sendiri pun tak jelas. That's why hari ni kalau saya mengajar, saya kalau boleh nak kita semua buka harfiah Al-Quran itu, kita go through kepada setiap perkataan itu untuk kita dapatkan makna yang lebih tepat menggunakan kata akar dan panduannya. Sebab Quran sangat-sangat special. Satu yang best tentang bahasa Arab ni, apabila satu perkataan memiliki banyak makna. So kita tidak jumut untuk kita pegang kepada satu perkataan. Berbanding kita jadi orang Melayu, bila kita jadi orang Melayu ni, selalunya kita akan jadi orang yang bergantung kepada ayat yang kadang-kadang kita jadi manusia yang terlalu jumut dengan perkataan tu. Kita pegang perkataan tu. Contoh macam selalu saya nampakkan, ni saya ulang balik sikit supaya biarlah kita ulang banyak kali tapi kita melekat dalam kepala sebagai satu benda yang knowledge, lalu kita jadi knowledgeable. Senang kan? Dia nampak flow dia. Daripada info, kita acknowledge info tersebut, lalu kita dapat knowledge-nya, the knowledge transferred kepada kita menjadikan kita ini knowledgeable. Itu satu flow yang kita nak kena faham. So kita nak dapat benda ni, kita nak dapat penjelasan ini, macam kita terjemahkan perkataan kerja. Kita baca Quran, kalaulah kita baca Quran kemudian kita baca terjemahan. Ni tanpa berguru ni, baca Quran, lepas tu kita baca terjemahan. Sebab Quran terjemahan kan mudah dapat dekat rumah. Dapat kat kedai-kedai, kita beli pun kita balik, kita baca sendiri. Lalu kita baca, dalam kita membaca tu Arab sekali lalu kita baca terjemahan dia, kita akan baca terjemahan bahasa Melayu dan kita akan berpegang kepada terjemahan tersebut.
Jadi bila kita baca terjemahan tersebut, kadang-kadang ada perkataan-perkataan dalam Quran yang menampakkan contohnya seperti kapal. Dalam kapal tu ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab yang berbeza diletakkan pada cerita-cerita tertentu. Kadang diguna perkataan fulk. Al-fulk tu dinampakkan sebagai kapal. Kadang-kadang kita jumpa safinah pun cerita kapal. Ada masa diperintahkan kepada Nabi Nuh untuk membina satu al-fulk, satu kapal yang besar dinampakkan sebagai bahtera. Tapi dekat ayat lain tiba-tiba dinampakkan dan Allah selamatkan safinah mereka, menyelamatkan kapal mereka pula dan melabuhkannya di Bukit Judi. Contohnya, ada dua perkataan yang berbeza. Kenapa berbeza? Jadi mesti ada sebab. Allah tak akan membazir perkataan-perkataan. Allah tak akan sebut sesuatu yang membazir untuk diletakkan dalam Quran itu dengan sia-sia. Pasti benda itu diletakkan dengan sebab. Mesti Allah letakkan ayat tertentu itu dengan sebab. Dengan pasti dan yakin Allah bagi dan Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada manusia lain. Tanpa dakwa-dakwi, Nabi bagi tahu kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Dari segi bahasanya, Nabi dah jelaskan kepada umat ketika itu. Malangnya, di zaman kita, semua ini menjadi gaib. Dihilang. Ada lompong knowledge transfer yang tidak sampai kepada kita. Daripada zaman Nabi selepas Rasulullah wafat, akibat daripada banyaknya hadis palsu, akibat banyaknya berlaku politicking daripada selepas zaman Rasulullah wafat, daripada kalangan sahabat, sehinggalah keluarnya kembali bahni-bahni yang bangkit. Kabilah semangat asabiyah orang Arab ni kembali. Lalu berlakulah perang saudara, pembunuhan, kekhalifahan yang kawan ni jatuh, kawan ni bangkit, kawan ni perang, declare perang, sama-sama umat Islam bergaduh. Lalu akhirnya knowledge ini kembali bersembunyi di mana-mana. Kahfi itu berlaku. Daripada Ashabul Kahfi, suatu ketika dulu yang ada disebut dalam Quran, Nabi Muhammad dapat balik benda ni, lalu Nabi sampaikan kembali kebenarannya, baiki balik kerosakannya. Malangnya selepas Rasulullah wafat, benda ni berlaku balik tak? Yes, dia kembali balik seperti yang lama, seperti mana berlaku kepada zaman-zaman Nabi terdahulu. Sampailah ke zaman kita, almost 1500 years selepas Rasulullah wafat, maka kita mengalami nasib kejahilan yang lebih teruk. Bukanlah sama macam zaman Nabi, malah lebih teruk, it worse. Dan dia mencampurkan semua masalah umat-umat terdahulu, dilepuk, dihempuk, diletakkan di zaman kita. Jadi ini peranan Quran untuk membetulkan balik. Sebagaimana Quran ini berjaya membetulkan akhlak orang Arab, akhlak umat manusia ketika zaman itu, maka pastinya Quran yang sama mampu untuk menyelamatkan kita juga daripada bahana jahiliah yang lebih teruk. So di sini peranan dan fungsi Quran. Kalau kita berangan-angan lagi, kita tidak mahu untuk melompat. Hari ni dah kena lompat dah sepatutnya. Setiap kali Jumaat je, kita dah sepatutnya bukan baca Kahfi macam mana biasa kita baca. Kahfi ada 110 ayat yang kita fokus untuk menyelamatkan diri kita secara strategi. Surah Kahfi adalah surah strategi. So rugi kalau kita hanya baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Yang tengah-tengah tu ada lagi 90 ayat tu, siapa nak baca? Kita menyerahkan kepada Allah balik. Kita ambil 20 ayat tu, 10 yang awal, 10 yang akhir. Ada yang buat diskaun terus, ambil 10 depan saja, 10 belakang tak ambil. Ada yang tak ambil depan, dia ambil belakang. Kerana alasan apa? Sibuk. Mana sempat nak baca Quran? Baca Kahfi, celah mana nak baca 110 ayat ni? Baca boleh baca lah, baca pun laju-laju, tak faham apa-apa. Yang baca dengan tajwid betul hanya dapat sedapnya saja. Yang baca dengan tajwid tak betul, tunggal langgang, hanya dapat menghabiskan 110 ayatnya saja. Tapi all the knowledge, rahsia yang ada dalam surah Kahfi tu, kita gagal faham. Dan bila kita gagal faham, jadilah kita ini orang yang hanya membaca tetapi tidak iqra'. Baca tidak iqra'. Baca tidak jelas apakah maksud yang Allah dah tetapkan dalam Quran. So ini benda-benda yang kita nak kena reflect diri kita. Okay, kita sambung dekat ayat ni. Kalau tengok dekat ayat 65 itu, Allah kata inna ibadi laisa laka alaihim sultan
Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu atas mereka kekuasaan. Ni Allah cakap dengan syaitan, Allah cakap dengan iblis. Bila dia nak menyesatkan umat ni, engkau tak ada apa-apa dekat atas hamba-ku, engkau tak ada sebarang kuasa, sultan. So iblis tidak ada sultan. Yang ada sultan, yang ada kesultanan, yang ada kekuasaan ini sebenarnya hanyalah kepada hamba-hamba yang terpilih. Sebab tu bila setan ataupun iblis ni nak menyesatkan, Allah dah cakap siap-siap dah, yang akan duduk bersama-sama dengan kekuasaan ini hanyalah golongan yang sedikit. Adakah kita ini golongan sedikit tersebut? Adakah kita ni berjaya menjadi sebilangan daripada golongan-golongan yang terpilih tersebut? Itu kita kena cek hari ni, dah kita kena baca tanda-tanda dia. Kalau kita masih merewang, otak masih lagi tidak faham, tidak jelas, hidup masih tidak ada perancangan, tidak ada takwim, tidak ada ketakwaan. Takwa itu adalah sesuatu yang membentuk committed. Do we committed dengan agama Allah? Ataupun kita committed dengan cara hidup yang Dajjal dah cipta kepada kita. We can focus 100% tentang kerja. Kita sangat-sangat fokus tentang kerja. But then, bila kita nak fokus tentang agama, kita cuma nampak agama tu solat, puasa, zakat, haji, syahadah. 5 rukun ini saja yang kita sentuh tentang cerita agama. Lain-lain kita tak nampak tentang agama. Dan itu menjadikan kita ni silap. Agama bukan hanya cerita tentang ritual. Hari ni Islam hanya jadi sesuatu yang ritual. Islam hanya jadi sesuatu yang kita buat hanya kerana kita rasa benda tu sesuatu yang dah fix sebagai satu ibadah. Solat itu ibadah, zakat itu ibadah, haji itu ibadah. Kan? Kita bagi sedekah itu ibadah, kita cuma nampak itu. Tetapi kita tak sedar. Each and every time kita bernafas, bernyawa, itu adalah satu tanda pengabdian kita. Kepada siapa? Soalan dia adalah kepada siapa? Nafas yang kita dapat daripada Allah ni, ketika itu, nafas kita ini kita manfaatkan untuk siapa? Agama Allah atau kita berada pada sistem yang lain? Dan waktu kita berada dalam sistem itu, Allah totally out. Itu lagi teruk. Allah tidak berada pun dalam jiwa kita. Tidak ada perasaan pun Allah sedang melihat kita. Tidak ada pun kebersamaan Allah itu sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Apatah lagi kalau kita buat itu bukannya Allah suruh. Lagilah kita akan jadi malang nasib kita. Sebab apa pun yang kita buat adalah berdasarkan perintah dan suruhan Allah. Nak jadi hamba ni, hamba siapa? Hamba kepada Allah secara total, kafah, atau kita mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni senangnya. Kita buat kerja apa yang kita suka. Itu hawa nafsu kita. Bukan apa yang Allah suka, tetapi apa yang kita suka. Kita kerja religiously. Kita bekerja. Workaholic. Memang kerja kuat. Tetapi itulah nafsu kita. Di mana Allah ketika itu? Di mana basmalah yang kita letakkan dalam urusan kerja kita? Ini soalan-soalan yang kita nak kena tanya. Okey, kemudian betul Umi, surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Kemudian kita tengok Allah sambung lagi cakap, wa kafa bi rabbika wakila. Sebenarnya Allah bagi kepada kita satu wakil yang Allah dah berikan dengan jelas. Ilmu itu sebagai satu pelindung. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah kata sebagai Allah ni adalah wali yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi macam mana nak jadi wali? Wali ni pelindung. Pelindung itu macam mana Allah lindungi kita? Allah bagi Quran. Quran ini nak guna untuk apa? Sebagai something yang berbentuk ilmu yang jelas sehingga kita mampu berfurqan yang hak dengan yang batil, dan dengan hak dan batil itu kita mampu meletakkan satu barrier hitam dan putih. Benangnya kita jelas. Benang ni bila sebutnya benang, dia sesuatu yang kecil, halus. Nampak tak nampak? So begitulah syaitan bermain-main dengan sesuatu yang tidak jelas tadi. Antara nampak dengan tak nampak. Hitam dan putih. Kan? Hitam dan putih tu nampak lah. Tapi the thin line yang memisahkan hitam dan putih tu, di situlah syaitan akan bermain-main. Dia nampak kita ni nampak dah betul dah kita buat ni. Kita punya gelojak nafsu kita ni datangnya riak. Bersedekah didatangkan dengan riak. Banyak benda yang kita nak kena perhalusi. Di sinilah surah Kahfi wal yatalattaf, untuk kita menjadi seorang yang latif. Sifat Allah yang latif ini, yang halus ni digunakan untuk kita memperhalusi.
apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir yang disebut dalam Quran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat delicate, yang Nabi Khidir dah tak sebut pun dalam Quran itu Nabi Khidir. Dalam Quran itu disebutkan sebagai hamba kami yang diberi ilmu. So dengan ilmu yang ada pada hamba kami tadi tu, dia mampu menundukkan sikap dan sifat sombong dan juga tidak sabar yang ada pada Musa. Macam mana nak bagi Musa ni dapat satu ilmu, pendidikan daripada perjalanan dia dengan Khidir? Yang Musa nampak, tetapi benda tu dia tidak faham. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Dia banyak soal. Dia tak mampu nak perhalusi benda tu. Hinggalah Khidir nampakkan very detail. Kenapa aku buat begini? Dia perhalusi satu persatu. Setiap perbuatan tu ada dia punya alasan. Cuma untuk dapat alasan tersebut, Musa hanya perlu jadi sabar. Itu pelajaran paling besar. Engkau jadi sabar je. Engkau tengok apa aku buat. Khidir dah beritahu tak? Engkau tengok aku buat, kau jangan cakap apa pun. Kau jangan tanya apa pun. Itu satu benda yang buat. Ilmunya jangan tanya. Dah dibagi. Kalau kau nak buat, nak ikut aku, kau kena bersetuju. Jangan banyak soal, jangan banyak tanya. Kau ikut je. Aku tahu apa aku buat. Di sini konsep yang kita nak kena faham. Ada orang kata di sini ada orang menggunakan alasan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Ini surah Isra ayat 36. Atas sikit Allah bagi tahu macam tu. Betul, kita jangan buat sesuatu tanpa ilmu. Tetapi once kita dah ada guru, maka di situ kita meminjam furqan guru kita. Ni adab kita mengikut guru. Ada benda tok guru yang lebih tahu daripada kita. Adabnya follow je dulu dia. Itu adab dengan guru. Jangan kamu bertanyakan sesuatu, ni ada surah lain, surah Al-Maidah ayat 101. Jangan tanya sesuatu yang akan menyusahkan kamu. Ni cerita Khidir ni dengan Musa. Musa tanya satu benda yang menyusahkan mereka. Menyusahkan Khidir sebab Khidir ada satu mission. Dia nak mendidik Musa dan dia tahu Musa bukan akan jadi orang yang sabar. Tapi Musa cakap apa? Kau pasti akan dapati aku ni seorang yang sabar. Ini cerita dalam Kahfi. So nak buat apa-apa ni, kalau kita nampak perintah Allah suruh engkau ikut dia, kan? Allah dah perintahkan engkau pergi cari seorang hamba kami ni untuk dapat ilmu dia. Di situ adalah knowledge yang nak ditransfer kepada Musa. Sama juga dengan kita. Kalau kita duduk satu tempat yang kita yakini ilmu itu adalah sesuatu yang hak, maka kita nak ilmu yang hak tu. Di situlah kita perlu buat. Argument selalu ada. Kadang-kadang argument itu datang pada bisikan kita. Bisikan akal, bisikan nafsu kita yang kadang-kadang datang kerana informasi-informasi yang ada bermain-main dalam kepala kita. Informasi-informasi yang menyebabkan kita jadi orang yang gharar, menjadi orang yang tidak jelas, menjadi orang yang tu yang Allah sebut tu kat atas tu, syaitan illa ghurura. Kita jadi orang yang mencampur adukkan. Ini betul ke salah, betul ke tidak? Kita tak ada ilmu yang nak firmkan, menjadikan kita ni berprinsip. So furqan itulah yang nak menyebabkan kita mampu berprinsip. So di situ Allah bagi ilmu, pelindungnya adalah Al-Quran sebagai satu ketetapan yang menjadi wakil Allah. Allah di langit, Allah di mana-mana yang kita hari ini kita tak boleh nak mencari Allah, melainkan Allah itu wujud dalam bentuk kalamullah, kata-katanya. So yakin kita dengan kata-katanya. Tapi takkan kita baca Quran, kita tak mau faham apa Allah sebut, apa Allah kata. Allah bercakap dengan kita tapi kita tidak faham. So di situ kesilapan kita. Alright. So ini saya nak tambah lagi 2 ayat. Mungkin 1 ayat 2 ayat kot. Okey, kita tengok ayat ni. Okey. Ini ayat daripada surah, kalau tengok ni daripada surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9. Allah sebut, amman, apakah yang huwa qanitun, dia taat, ni daripada perkataan taat ya, qanitun, ana, waktu al-lail, pada waktu malam, sajidan, bersujud,
wa qa'iman, dan berdiri. Yahzaru, dia takut, dia bimbang, akhirah, tentang akhirat. Wa yarju, dan dia berharap rahmata rabbih, rahmat Rabbnya, pengaturnya. Qul, katakan, hal, adakah, apakah, yastawi, sama, alladzina ya'lamun, yang mengetahui, orang-orang yang mengetahui, walladzi, dan orang-orang yang la ya'lamun, yang tidak mengetahui. Kemudian Allah sebut apa? Innama, sesungguhnya, yatadzakkaru, yang mengambil pelajaran adalah ulul albab, pemilik-pemilik kefahaman, yang memiliki kunci-kunci yang mengambil pelajaran. So, ini ulul albab. Dia adalah golongan-golongan yang nak membuka pintu-pintu ilmu, knowledge ini, yang nak membuka dengan kunci yang ada di dalam kitab yang Allah berikan kepada kita. So, sama tak? Apakah orang yang taat di waktu malam dan bersujud, berdiri, kerana dia bimbang tentang macam mana dia nak akhiri kejumudan ini, kekafiran umat, kemaslahatan umat ini, dan dia nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Ni nak mengakhiri kejumudan ni. Kita nak pergi ke fasa akhirat. Tapi syaratnya engkau kena qiyam. Tu Allah sebut dalam Quran tu, sajidan wa qa'iman. Dia ni tunduk, sujud itu bicara kita ni boleh jadi orang yang sujud. Allah suruh iblis sujud kepada Adam, tapi dia tak nak. Sampai dia kata, aku akan bawa misi menyesatkan manusia ni sampai akhirat. Maksudnya dia nak buat betul-betul sampai benda ni selesai. Itu misi yang ada pada iblis. Kita nak ambil benda tu. Kemudian Allah nampakkan dalam ayat ni, engkau kena jadi orang yang taat. Dalam masa yang sama, di waktu kegelapan, Al-Lail jelas sebut tu, dalam waktu yang gelap, dalam fasa gelap, engkau kena jadi orang yang bangkit. Sekarang ni kita duduk dalam satu zaman kegelapan, umat Islam yang duduk di fasa akhir zaman, yang tidak faham agama, yang tidak memahami Al-Quran, yang tidak mengenali Tuhan, yang hanya hidup berdasarkan keperluan harta, tahta dan wanita. 3 ta yang dah bersarang dalam jiwa kita. So kita jadi manusia yang sudah habis, kembali balik seperti mana jahilnya zaman Nabi, bahkan lebih teruk lagi daripada zaman Nabi. Adakah kita nak duduk saja tengok anak-anak kita dengan hiburan-hiburan yang melampau, dengan fikiran yang tidak lagi boleh kita katakan sihat dengan Al-Quran, tetapi mereka hidup dalam keadaan pemikiran yang kotor yang perlu dibersihkan. Dengan akhlak anak-anak kita, dengan akhlak masyarakat kita, isterinya, suaminya, komunitinya, adakah kita boleh bersenang-lenang melihat zina itu berlaku dengan berleluasa? Adakah kita redha anak haram itu bersepah, dibuang, dibunuh? Adakah kita redha jenayah yang berlaku hari ini, tak kiralah apa saja jenayah, yang menyebabkan kita tidak lagi menjadi sejahtera? Kerana Islam itu adalah sejahtera. Islam itu salam. Islam itu keselamatan, salamah. Kalau kata kita tidak merasa nikmat keselamatan, ketenangan, bahagia pada hari ini, di akhir zaman ini, then something wrong dengan kehidupan dalam komuniti kita. Kita hidup dalam keadaan tidak tenang. Kunci bahagia, kunci syurga adalah tenang. So ada benda yang kita nak kena cari balik, dan rahsianya ada di dalam Al-Quran. Yang dapat rahmat ini, diulang rahmat, Allah ulang banyak dalam 2-3 hari ni. Saya rasa dalam 5 hari ni lah, daripada minggu lepas, Jumaat lepas lagi, kita menampakkan tentang penyakit hati yang ada dalam dada manusia ni, nak diselamatkan dengan rahmat. Orang-orang yang mendapat pelajaran sahaja yang akan mengambil pelajaran, dan dia mendapat rahmat, hudan wa rahmah. Kalau tidak, engkau tak akan dapat hudan wa rahmah ni. So nak dapat rahmat daripada Rabb. Dan Allah kata, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? So tahu bukan sekadar info, tahu bukan sekadar acknowledge, tahu bukan sekadar knowledge itu di dalam buku. Kalau knowledge disimpan dalam buku, knowledge disimpan dalam kitab, dia tak transfer kepada kita dalam dada kita, dia tidak jadikan kita knowledgeable.
maka kita jadi orang yang tidak tahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Iqra diturunkan, wahyu pertama diturunkan dengan satu misi untuk mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. So hari ini kita kena ambil tahu, adakah kita tahu isi kandungan Quran, konten surat-surat yang Allah berikan kepada kita sebanyak 114 surah, untuk kita fahami, yakini, yakin dan percaya, untuk kita keluarkan diri kita daripada menjadi orang yang mensyirikkan Allah tanpa sedar, duduk di dalam sistem Dajjal, sistem manusia, berbanding kita duduk di dalam sistem yang Allah dah design untuk kita. So kita nak kena tahu dan kita kena faham. Adakah kita dah jadi hamba yang bertakwa, ataupun kita sekadar menjadi manusia yang hidup di muka bumi tetapi kita tidak jelas hala tuju dan visi dan misi kita. Mengaku beriman dan Islam tetapi kita tidak betul-betul faham hakikat iman dan Islam itu sendiri. Jauh daripada kita betul-betul meyakini apa yang kita buat di dunia ini benar-benar berdasarkan kitab dan sunnah yang Rasulullah dah tinggalkan kepada kita. Jadi saya rasa saya dah ambil 1 jam daripada anda semua. Saya mohon maaf kalau kata ada yang tersalah dan tersilap dalam penyampaian pada hari ini. Yang penting, apa yang nak disampaikan adalah satu keperluan dan kepentingan kita di akhir zaman ini untuk all out kembali balik kepada kitab dan sunnah itu dengan penuh kefahaman. Cek balik, adakah kita hanya mendapat Quran ini sekadar satu informasi, sekadar dia menjadi satu info. Quran macam ensiklopedia, dia jadi satu informasi yang duduk dalam tu. Kita cuma nak tahu Al-Quran itu ada dalam rumah kita. Kita tahu dalam rumah kita ada Quran. Adakah hanya itu saja? Kita tahu anak aku ni mesti baca Quran. Dia mesti baca hari Khamis malam Jumaat, dia baca Yasin. Kita tahu anak kita baca Quran waktu ni, waktu ni. Kita cuma tahu, dia cuma jadi satu informasi. We acknowledge ataupun tidak, dia faham Quran tu. Adakah dia memiliki knowledge tersebut? Adakah knowledge itu transfer kepada anak kita daripada bapa kepada mak, daripada bapa kepada anak, daripada ibu kepada anak? Adakah knowledge itu has been transferred ataupun tidak? Adakah anak kita menjadi orang yang knowledgeable tentang Quran? Adakah kita sebagai bapa knowledgeable tentang Quran? Kita sebagai ibu knowledgeable tentang Quran? Tanya balik diri kita. Kalau tak, balik pada ayat Zumar ini, ayat 9 ini, adakah kita ini jadi orang yang taat? Duduk dalam kegelapan, kita bangkit, kita sujud mengharapkan keampunan Allah, untuk kita jadi sebilangan dan sebahagian daripada orang-orang yang nak mengakhiri kejumudan yang berlaku di zaman kita dan mengharapkan rahmat Allah tu. Dan adakah sama orang yang tahu dengan yang tak tahu? Kita kalau jadi orang yang dah tahu, adakah sekadar kita jadikan ini sebagai satu info, atau kita nak bangkit, melompat, mencari guru untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi situasi yang bakal mencabar selepas ni? Cabaran Nabi selepas dapat Iqra, adakah Nabi lenggang kangkung, goyang kaki? Tak. Nabi kena bersihkan jiwa umat-umat yang berada di sekeliling dia. Abu Jahal baik, segila-gila manusia, sejahat-jahat manusia macam Abu Jahal pun dijumpa, dia cuba sucikan dan bersihkan, sehinggalah hamba abdi yang ada di kalangan masyarakat waktu tu. So adakah kita ni dah jadi sebahagian daripada golongan yang merasakan amanah agama ini, ataupun kita masih lagi lara, lalai, leka, mengabaikan amanah dan tanggungjawab yang sepatutnya kita buat? Dan orang pertama yang kita nak kena betulkan, kalau Rasulullah dapat Iqra, isterinya dahulu yang dia cari. Sebagai seorang suami, husband, bapa, isteri kita, qarina kita, pendamping kita, itu dulu kita nak selamatkan. Selepas kita selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu, nak selamatkan anak, nak selamatkan cucu, adakah kita nak tengok saja dia orang ni sesat, dia orang ni lemah, dia orang ni bingung, dia orang ni dalam keadaan gharar tadi, duduk dalam keadaan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Adakah kita selesa dengan dunia yang ada di depan mata kita? Tanya balik diri kita. Ini muhasabah untuk kita sama-sama hitung di mana kita hari ini,
adakah betul-betul kita berada di atas landasan agama Allah, siratal mustaqim yang Allah dah tunjukkan kepada kita, ataupun kita masih lagi memilih, dah nampak jalan jelas, nak duduk juga dalam kalangan orang yang dimurkai, nak juga kena marah dengan Allah, kena benci dengan Allah, kena musibah dengan Allah, apatah lagi jadi orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim, tak nak jadi orang yang dapat nikmat, memilih juga menjadi orang yang ghairil maghdubi alaihim, dan hujungnya kita jadi orang yang waladdallin. Tak jadi sepatutnya jadi orang bukan sesat, tetapi kita memilih untuk jadi dal, bingung, sesat di dalam agama sendiri. Itu saja daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada kelemahan saya sendiri dalam menyampaikan mesej-mesej yang ada dalam Quran. Mohon ampun dan maaf andai ada yang terkasar bahasa, tersalah di mana-mana. Kita jumpa dalam grup perbincangan kita. Mudah-mudahan kita akan dapat lebih banyak lagi pelajaran. Itu saja. Terima kasih kepada semua yang menonton. Di situ saya mengharapkan kita sama-sama mendapat pelajaran sehingga kita dapat mengubah diri kita yang lama kepada yang lebih baik. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله والله